Okay, hai. Okay, ini ialah soalan kita kan. So, cara kita nak selesaikan masalah semua ni ialah sebenarnya first sekali kita kena tengok ni data jenis apa. So, cara nak tengok nak tentukan dia data jenis group ke ungroup, kita tengok dekat, selalunya kita tengok dekat sini lah. So, kalau ada interval ni, sebenarnya maksud dia group data. Tu je. So, ni ialah group data. Okay, buruk sikit. Okay, ni ialah group data tau. So, bila ada group data, iaitu bila ada interval macam ni, macam 1 hingga 4, 5 hingga 8, 9 hingga 12, kita first kali kena cari midpoint. So, sekarang ni kan, kita kan selalu kan kita macam buat kiraan mean, median semua kan, kita macam guna X kan. So, X tu kalau ungroup data, selalunya kita ambil macam data dia macam 1, 4, 3, 2 macam tu kan. Tapi kalau group data, kita tak boleh assume sebab kita tak tahu. Contohlah number of employees ni 16 kan dalam interval ni. Kita tak tahu yang years of experience tu berapa sebenarnya. Macam boleh jadi 16 ke semua 16 orang ni ada 4 years of experience. Faham tak? Dan boleh jadi number 16 ni ada 1 year of experience sahaja. So kita tak tahu dia ada 1 ke 2 ke 3 ke 4. Sebab itulah kita kena cari midpoint dia. So sebenarnya kita kena buat lagi satu table dekat sini. Okay, sorry buruk sikit tapi macam tak apa. Okay, so midpoint. Okay, ni baru kita punya X. Faham tak? Kalau group data, X dia ialah midpoint. So, cara kita nak cari midpoint? Sedang sahaja, iaitu dengan menambah nombor ni. Nombor first tambah nombor last bahagi dengan 2. So, 1 tambah 4, 5. 5 bahagi 2, 2.5. So, 2.5. 5 tambah 8, 13. 13 bahagi 2, 6.5. 6.5. Lepas tu 10.5. 14.5. 18.5. 22.5 dengan 26.5. Okay, so ni ialah kita punya midpoint. Okay, dah settle dah X dia. So, sekarang barulah kita boleh cari mean dia. So, mean dia, formula mean, X bar. Nanti tulis cantik lah. X bar sama dengan F X per dengan N kan. So, ni sama dengan, okay, F pertama kita berapa? 16 kan. So, darab je semua. 16 darab dengan X kita 2.5. Walaupun nak bagi tahu, kalau kat sini F dia ialah number of employees lah. Macam frekuensi dia kan, 9. So, 16 darab 2.5, 20 darab, okay, ni tambah. Ni kalau ada subset ni maksudnya tambah. Okay, tambah 20 darab 6.5. Okay, apa lagi? 28 darab 10.5. Okay, dan seterusnya lah. Okay, ni nanti darabkan semua tau. 24 darab 14.5, 16 darab 18.5 semua. So, bahagikan dengan N. So, berapa N kita kat sini? Okay, mesti kita macam buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7N. Tapi, sebenarnya salah. Sebab, kalau group data kan, dia punya okay, kalau group data, dia punya formula sebenarnya bagi dengan F. Macam bilangan, dia still N sebenarnya, bilangan data tu. Tapi, kita nak senang faham, kita tulis F. Faham tak? Sebab bilangan data kita macam sebenarnya sama dengan frekuensi kan. So, kita tulis per dengan F. Sebab lagi pun kita dah ada frekuensi kat sini. So, frekuensi dia
Okay, kita kena totalkan lah semua ni. Tambah semua ni, dapatkan total dia. Okay, sekejap kita tambah. 16 tambah 20 tambah 28 tambah 24 tambah 16. Okay, 120. Okay, so ni per 120. Okay, atas tu kita kena darab. Sekejap. 16 darab 2.5, 20 darab 6.5, 28 darab 10.5, 24 darab 14.5, 16 darab 18.5, 11 darab 22.5, 5 darab 26, 26.5. Okay, 1488. Okay, kita bahagikan dengan 120, jadinya 12.4. So ni ialah kita punya mean. Okay, dah settle dah satu soalan. Mean. Okay, next median. Okay, bila nak cari median, kalau ungroup data dia macam senang sikit tau. Okay, bawah ni soalan ungroup data. Okay, tak apa, kita tak sentuh lagi ungroup data. So bila group data punya median, first kali kita kena buat lagi satu kotak. Okay, buat lagi satu kotak kan. Ni kita nak buat cumulative frequency. So bila cumulative frequency, sekejap buat garisan. Okay. Oh wow, kenapa dia jadi straight je? Okay. So bila cumulative frequency, saya nak buat senang je, kita tambah je. Okay, first kali 16, kiranya 16 lah. Yang first memang 16 lah. And then 16 tambah dengan next punya 16 tambah 20 berapa? 16 tambah 20, 36. Okay, next punya ambil 36 tambah dengan 28. Tambah 28, 64. Okay, next punya 64 tambah 24, 88. Okay, next 88 tambah 16, 104. 104 tambah 11, 115. 115 tambah 5, 120. So, yang last sekali dalam cumulative frequency ni, pastikan sama dengan ni, jumlah frekuensi ni. Okay. So, itu rule dia. Cumulative frequency yang last sekali mesti sama dengan jumlah frekuensi yang ini semua ni. Okay. Okay, lepas tu sekarang kita nak cari median kan. So, sekarang median kita punya formula ni. L tambah 6/2 tolak CF P per FC. Okay, apa benda semua huruf ni kan. So, first sekali, step untuk cari median tadi lepas dah cari cumulative frequency ni. Tapi sebenarnya kita buat cumulative frequency awal-awal lah. Macam misalnya kita bila sebelum buat apa-apa lagi, kita akan lengkapkan dulu tau table ni. Macam kan ada data and then frequency yang kita selalu akan tambah. Bila ada interval je kita terus tambah midpoint. And then bila ada frequency je kita terus je tambah cumulative frequency. Okay. And then kadang-kadang kita akan tambah jugalah relative frequency semua. Okay, itu tak apa. So, step untuk median, first kali kita akan cari median class. So, median class sebenarnya sama dengan N per 2. So, N ni macam dah cakap tadi kan. Kat sini tadi kan kita guna N kan, bilangan data. Tapi sebab dia group data, kita akan guna frekuensi. So, N kat sini pun ialah frekuensi. So, frekuensi kita tadi sama dengan berapa? 120 kan. 120 bahagi 2 sama dengan 60. Okay. So, 60 dah settle dah kita punya median class. Sekejap. So, next. Okay, bila kita dah cari median class ni 60. Ni bukan kelas dia lagi tau. Kita nak cari kelas. So, kelas ni sama je maksud dia dengan interval. Okay,
Bila 60 kan, N per 2 sama dengan 60. So 60 ni kita nak cari dekat mana 60 ni terletak. Sebab itulah kita cari cumulative frequency. So okay, contohlah kita kan cara nak baca dia, kan tadi kita nak cari kedudukan 60 kan. So kita nak cari kat mana 60 tu terletak. Kat sini 16. So tak sampai lagi 60. Okay, 36 tak sampai lagi 60. 64. Maksudnya dalam ni ada 60. Macam dekat situ lah terletaknya 60. Faham tak? Bila dah masuk kelas ni baru masuk 60. So ni ialah kita punya median class. Okay, sini. Okay, ni ialah kita punya median class. Okay, faham? So 9 ke 12 ni ialah kita punya median class. So bila dah dapat median class, okay, so ni sebenarnya kelas dia ialah 9 hingga 12. Okay, tu. And then baru kita boleh proceed ke next step. L ialah lower class limit of median class. So class limit ni sebenarnya apa? Class limit tu sebenarnya simply nombor yang paling rendah dalam kelas tu. So ni kelas kita kan, nombor paling rendah 9. So kita tulis dulu L ialah 9. L ialah 9. Next kita kena tahu apa? N per 2. N per 2 tadi samalah kan, dah jumpa dah 60. So N per 2 sama dengan 60. Next, CFP. So CFP ni apa? CFP ni ialah apa tadi? Cumulative frequency of class preceding the median class. So preceding maksudnya before lah, CFP. Ataupun kita boleh cakap cumulative frequency of the previous class. So kelas median kita 9 per 12. So kelas sebelum dia 5 per 8. Cumulative frequency kelas sebelum dia ialah 36. Sama dengan 36. Next, F, frequency. So frequency, kalau F ni maksudnya frequency of the class lah. So kelas kita tadi berapa? 9 hingga 12 kan. So frekuensi dia 28. So F dia bersamaan dengan 28. Next, C ataupun kadang-kadang orang guna W. So W ni class size. So class size is simply okay, so C ataupun W pun boleh. Simply yang tinggi tolak yang rendah. 12 tolak 9 berapa? 3. Okay, so kita dapat dah semua info. So ulang lagi sekali, L ni lower class limit. So ni 9. N per 2 macam biasa, total frequency bahagi 2, 60. CF, cumulative frequency of previous class. Okay, kelas ni punya sebelum punya cumulative frequency. So 36. F sahaja frequency of this class. Okay, and C pula 12 tolak 9. Apa tu? Upper limit tolak lower limit. 12 tolak 9. So 3. So dah settle dah kita punya info kat sini. Bolehlah kita kira guna formula tadi. Sekejap. Alamak, lambat tak? Okay, bolehlah guna formula ni. Okay, so kita kira je
Okay, so kita akan dapat median 11.57. So ni median dia. Okay, dah settle median. Okay, next pula. Oops, sorry. Okay, next sekejap, kita besarkan ni. Okay, so median dah settle. Next, mode. Okay, kita tengok dulu formula mode untuk group data. So benda ni semua, okay, kita senaraikan dulu info apa yang kita perlukan. First L, alamak, sorry, salah color. L, and then F0, F1, F2 dengan C. F0, F1, F2, C. Okay, so kalau group data, apa-apa pun kita kena cari kelas dulu. Okay, contoh tadi yang kita nak cari median, kita cari dulu median kelas, iaitu dengan n/2 sama dengan 60. So kita cari 60 tu terletak kat mana kan? So terletak dekat kelas ni. So kalau mode pun sama, kita kena cari kelas dia. So mode tu apa? Most frequent kan? So nak cari mode kelas dia, simply kita cari frekuensi yang paling tinggi. So kat sini frekuensi paling tinggi mana? 28. Sama juga 9 sampai 12. So ni ialah mode kelas juga. Okay, mode kelas dengan median kelas tak semestinya sama tau. Ni secara kebetulan lah, dia punya frekuensi ni 28. So paling tinggi, maksudnya dia mode kelas. So 9 sampai 12 juga. So first kali cari L tadi. Yep. Okay, L tadi lower class limit n. So sama macam ni, 9. F0 ialah frequency of the class before the model class. Okay, bezanya kat sini, ni ialah frekuensi tau. Kalau kita tengok yang median class tadi, cumulative frequency of previous class. Yang ni frekuensi sahaja of previous class. So previous class dia atas ni 5 hingga 8, frekuensi dia 20. So 20. F1 pula frekuensi of the model class. So frekuensi dia 28. Okay, F2 pula frekuensi kelas selepas dia. So 9 hingga 12 kan model class kita. Kelas selepas dia yang ni, frekuensi dia 24. Last sekali okay, C sama macam tadi. C juga, C dia tadi berapa? 3. 12 tolak 9, 3. Okay, so kita dah ada semua formula ni. Kita pun bolehlah kira mode dia. Okay, kita kira dulu apa formula dia. F0 tolak F1 bahagi dengan F0 tolak F1 tambah F0 tolak F2. Darab dengan C tambah dengan L. 11. So mode dia ialah 11. Okay, dan untuk mode. Okay, next ialah variance dengan standard deviation. Okay,
Kita besarkan yang gini. Okay, so variance. Okay, variance. Okay, so variance dia, apa formula dia? Ni kan, ni semua ni. Sekejap, aduh gatal. Okay, so variance, cara nak cari dia ialah guna formula ni kan. So sebab dia ada jumlah, so kita kena, maksudnya kita kena buat untuk setiap data tu. Okay, so first frekuensi. Okay, frekuensi first apa? 16 dalam kurungan X. X dia 2.5. Tolak X bar. X bar kita min. Min tadi berapa? 12.4. 12.4. Lepas tu kuasa 2. Tambah next data pula. Next data yang ni. Frekuensi 20. X dia berapa? 6.5. Min dia sama. Lepas tu kuasa 2. Lepas tu untuk next data pula 28. Frekuensi 28. X dia ni 10.5. Tolak 12.4. Sekejap, adakah saya record ke tak record? Okay, so apa tadi? Dah buat untuk, ni dah buat untuk 3 data. So tambahan semua data, macam buat untuk data seterusnya. 24 darab 14.5 tolak 12.4 kuasa 2. Tambah 16 darab 18.5 tolak 12.4 kuasa 2. Tambah lagi, lepas tu data ni, lepas tu data ni. Okay, so per dengan n minus 1, n minus 1. And tadi kita berapa frekuensi? Jumlah frekuensi kita 120. 120 minus 1. So kita kira macam biasa je. Okay, kejap kita kira. 16 2.5 tolak
Okay, so kita dapat jawapan 43.553. Okay, so ni jawapan dia. Tak tahu kalau salah ke apa, tapi cara pengiraan dia macam ni lah tau. So variance kita ialah 43.553. Kuasa 2. Okay, so variance kita S kuasa 2. Okay, variance dah settle. Okay, variance dah settle. Okay, next standard deviation. Standard deviation ni sebenarnya formula dia ialah, okay, buat kat sini lah. Okay, formula dia sebenarnya S sahaja. Variance kita S kuasa 2 kan. Standard deviation kita ialah S. So, S kuasa 2 nak jadi S macam mana? Square root. Maksudnya, standard deviation ialah simply square root kepada variance sebenarnya. So, sebab tu selalu kalau kita nak buat soalan, kita buat variance dulu. So, bila dapat variance, senang kita nak cari standard deviation. So, just square root. Square root benda ni 43.553. Okay, so jawapan kita adalah 6.599. So sebenarnya 6.6 lah sebenarnya. So itulah dia cara nak kira variance dengan standard deviation. Okay, panjang lah. Okay, itulah sebenarnya. So macam okay, overview lah. First sekali tadi kita tengok jenis data, group data ke ungroup. So sebab dia ada interval, kita treat dia sebagai group data. So bila group data and ada interval, kita pun cari dia punya midpoint, iaitu X. Cara nak cari midpoint, lower limit tambah upper limit bahagi dengan 2. So buat untuk semua ni. And then kita cari cumulative frequency. So cumulative frequency simply first data. Lepas tu untuk second data, atas tu tambah dengan frekuensi dia. Macam 16 tambah 20, 36. Next pula 36 tambah 28, 64. Next pula 64 tambah 24, 88. Okay, macam tu sampai last sekali. And then yang last sekali tu kena pastikan sama dengan 120. And then kita cari mean dia. Mean dia simply summation of fx. So darab kerja semua ni. Darab ni, darab ni, darab ni, darab ni, tambah darab ni, tambah darab ni, tambah darab ni. Dapatlah jawapan dia. And then next pula median class. Median. So sebab dia group data, kita kena cari dulu median class tu kat mana. So cara nak cari median class, N bahagi 2 sama dengan 60. Cari location 60 tu kat mana, iaitu dalam ni. Sebab atas dia 36, tak sampai lagi 60. Bila dah 64, obviously dah sampai 60 kan. So itu adalah median class dia. So cari dia punya info dulu semua. L ialah lower class limit. Yang ni N per 2 apa tu, total data bagi 2. CFP ialah cumulative frequency of the class before median class. F tu ialah frequency of the median class. Kita kena tengok tau CF ke F. Okay, so C pula 3, 3 iaitu class size dia 12 tolak 9, upper limit tolak lower limit. And then model class pun sama juga, orang mula kena cari class dia. Macam nak cari class dia? Cari class yang paling banyak frekuensi. So paling banyak frekuensi ialah 28, 9 ke 12 juga. Cari dia punya semua info ni. L ialah low class limit, F kosong frekuensi before the model class, F1 frekuensi of the model class, F2 frekuensi the class after the model class. C pula sama macam ni, class size. Okay, so dapatlah kita punya mode. And then variance. Variance ni dia punya formula dia. So kita kena buat benda ni untuk benda ni. Sekejap. Sebenarnya kita kena buat benda ni untuk setiap kelas. So ni F dalam kurungan X tolak min kuasa 2. Dan tambah next data pula F dalam kurungan X tolak min kuasa 2. And then untuk data-data seterusnya, per dengan N tolak 1 akan dapat jawapan. And then standard deviation, tak payah susah nak cari lagi dia punya ni semua. Macam boleh je sebenarnya, ada formula dia. Tapi S ni simply
square root of the variance. So baik kita square rootkan je variance ni, dapatlah jawapan dia. So itulah, ni kan summation kan. So maksudnya min ni pun buat benda ni untuk setiap kelas. So tu je lah sebenarnya. Okay, dah habis dah. Lepas ni kita sambung untuk ungroup data pula.